السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu berhenti melainkan berhenti di atas kita. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, kita berhadirat Allah Ta'ala dunia dan pada malam hari yang barakah dan mulia ini Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat sihat dan walafiat. Tapi Allah Ta'ala masih terus menjalankan amal Islam, iman dan taqwa, sehingga dengannya kita masih dapat istiqamah dan tinggi kita kepada Allah Ta'ala bagi menyempurnakan tuntutan ajaran agama Islam, agama yang diridhai, yang dibenarkan oleh Allah, agama yang kita dituntut untuk beriman dan berpegang teguh dengannya sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Namun dalam kita melaksanakan kerja Islam itu, kita dia menepati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan dan kesalahan semasa kita menaikkan perintah Allah Ta'ala dalam menunjukkan ta'amuliyah kita kepada dia. Seorang yang hanya semata-mata beribadat tetapi tidak ambil kelas terkait dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ibadat itu, ini boleh menyebabkan ibadatnya tidak ada nilai kepada Allah Ta'ala. Karena salah satu di antara sebab amal ibadat tidak diterima yang dia bersabit kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rekomen daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan itu akan berterima pada sisi Allah Ta'ala. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat amal, maka kita perlu berpegang kepada sunnahnya sebab kita tidak hidup zaman dengan Nabi, sehingga kita tak tengok bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan satu-satu amal ibadah itu. Maka kita sebagai umat yang berada di akhir zaman, maka kita perlu merujuk kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
mengingatkan kepada kita. Agar kita setiap kali kita melakukan satu amal ibadat, kita hendaklah ambil tahu tentang apakah amal ibadat kita itu sudah diterima atau belum. Jadi amal ibadat kita diterima atau tidak, dia bergantung kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan sebagai tanda Allah Ta'ala telah menerima amal ibadat seseorang itu, maka pada diri orang itu akan lahir beberapa tanda. Tanda inilah yang menjadi sebagai panduan kepada kita untuk memberikan satu keyakinan dan kepada kita bahawa amal ibadat ini adalah satu perkara yang tahap yang perlu kita sempurnakan dia dan dunia ini supaya kita tidak menyesal maka di antara tanda-tanda yang perlu kita ketahui disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 perkara yang zahir pada seseorang yang menandakan bahawa seseorang itu telah mendapati daripada piawaian yang telah disebutkan. Dan 5 perkara inilah yang kita selalu mengabarkan kepada saya menjalani satu hari yang Allah Ta'ala beri ataupun pada saat kita berada di hujung tahun untuk kita buat penilaian yang mana pencapaian kita pada ruang-ruang yang Allah Ta'ala telah sediakan. 5 perkara yang kita nak selalu muhasabahkan. Yang pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah biasa muhasabahkan tentang Islam. Sebab Islam ini kita baru cakap mengaku, kita baru cakap mengaku adalah tempoh sembahyang waktu yang 5 itu. 5 kali sehari semalam kita mengaku di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang kita berakui sehari. Semalam kelima kali kita mengaku di hadapan Allah Ta'ala bahawa kita ini adalah orang tapi buktinya ada yang kita dalam muhasabah. Jadi kalau buktinya tak ada kandang yang tak ada, maka kita hanya cakap di lidah tetapi tidak dapat dalam amal perbuatan dia. Ini hanya akan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Ya, kamu Allah anda indah Allah ataupun di mana lalu anda buka bahawa Allah kamu bercakap dengan kamu tak buat. Jadi kita tak tengoklah. Apabila kita sudah mengaku di hadapan Allah wa alam dan muslimin, maka untuk mengedapat bahawa Islam orang yang beraku tadi sempurna atau tidak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tengok ada dua cermin dia. Tengok Islam sempurna atau tidak, dua cermin dia. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaknya, dan yang kedua tangannya. Itu yang penting ukuran. Tengok Islam sempurna atau tidak, tengok pada yang kedua. Maka disebut oleh Nabi dalam hadis Afdalul muslimina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tanda sempurnanya Islam seorang muslim itu ialah apabila orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Ini berbeza. Jadi kalau lidahnya masih lagi mengeluarkan kalimah-kalimah, ungkapan yang menyakiti muslim yang lain, tak boleh Islam. Itu cara mudah kita nak nilai balik. Tengok diri kita ni. Nak tengok Islam kita betul tak betul, tengok pada lidah. Apa kalimah yang keluar pada lidah? Kalau masih lagi mendatangkan mudarat, mendatangkan sakit ataupun yang menzalimi muslim yang lain, maka kita itulah tak bahawa Islam kita betul berarti sempurna. Kerana amal ibadat kita belum lagi berterima pada sisi Allah Ta'ala. Yang kita kena cek dari Muhammad, periksalah Islam kamu terlebih dahulu. Maka pastikan lidah kita dibawa tidak daripada melakukan kezaliman kepada muslim yang lain.
Islamnya menjadi lemah dan basah disebabkan kejahatan lidah. Maka kejahatan yang banyak berlaku menyebabkan ibadat seseorang ini rosak, tetapi yang punya badan tak pasal. Kalau amalan ini boleh merosakkan ibadat. Sebab apa? Sebab masyarakat tak amalkan benar. Jadi dia tidak mengikut atau cara Islam itu, tapi dia mengikut apa yang ada dalam masyarakat. Jadi terikut dengan masyarakat itu. Padahal apa yang ada dalam masyarakat itu benda yang salah dari segi hukum syaraknya. Jadi yang menjadikan tak terasa itu dan benar. Jadi bila kita balik kepada Allah Ta'ala, itu jadi masalah. Jadi bila berjumpa dengan malaikat Israel, jadi lemah bateri. Nak ucap kalimat la ilaha illallah jadi payah. Dia dengar orang sebut tu, dia orang talqin telinga dia la ilaha illallah, dia dengar, tapi tak sebut tak ni. Sebab bateri dia. Dia masalah tu. Bateri dia kita nak ucap tu, kita jadi tu. Bateri hati. Jadi kita nak buat apa? Jadi kita nak buat total bateri itu. Kerana rohaniah kita kena buat tu, kita kena pastikan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keras kepada amal ibadat kita. Bagi sebabkan lidah maka lidah ini lidah yang jahat. Jadi setiap kali keluar kalimah-kalimah yang menyakiti muslim yang lain hanya menjejaskan ibadat. Jadi pahala ibadat jadi rosak. Nah, ini yang sekaligus akan melemahkan Islam seseorang. Kita kena jaga lidah. Ya, kita jaga lidah, mudah-mudahanlah lidah tadi boleh menjadi penyelamat. Sebab kita dah tak kata benda-benda yang baik. Maka sebut Nabi dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut aw liyasmut." Sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap pada. Kalau tak boleh, diam. Diam. Bila bercakap, benda tak mesti. Tunggu dia bukakan lagi. Nampak tu? Apa untungnya kita nak menyakiti orang lain? Dan untungnya yang rugi itu adalah kita. Pasal itulah untuk menjaga ibadat-ibadat yang kita dah lakukan, untuk menjaga Islam kita, tolong jaga lidah, jangan keluar kalimah-kalimah yang menyakiti muslim yang lain. Itu yang disebut kalau kamu komentar. Jadi kita nak apa? Kalau dah, lemah itu. Daya sobat. Saya bercakap nak pukul orang, tapi ini semua sebenarnya adalah melemahkan daripada diri dia sendiri. Jadi Islam dia mesti lemah. Lupa malaikat Israel. Dari itu. Ketika kita buat apa dah? Hanya kita kena ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejahatan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita yang menjadi satu kebiasaan, tapi itu pandangan salah, benda ni salah. Benda ni tak ikut. Hanya kita kena pegang kepada pengakuan kita tu. Di antara amalan yang tidak yang menyebabkan yang mendatangkan sakit kepada muslim yang lain, di antaranya berbohong. Dan masyarakat bohong yang ikut sebab tu, mana kata wa'adan dan muslimin. Kenapa itu bohong? Sebab ikutlah Islam tu. Tidak. Jadi kita jaga balik, kita kena pastikan apa yang kita declare itu kita jadi amalan tu. Jadi dalam masyarakat kita berpegang kepada Islam. Jadi bila berlakunya pertempuran, wa'adan dan muslimin. Aku pegang apa yang kita tu perakukan selalu di hadapan Allah Ta'ala. Jangan terbawa letak oleh masyarakat yang mengamalkan budaya atau amalan yang berujah lagi daripada Islam. Itu yang kita kena faham. Ya, dia tegak mengaku, tapi dalam kehidupan harian ini dia terbawa-bawa oleh yang kata wa'ana minal muslimin itu mana? Tak boleh terbukti tidak. Jadi yang kita menjejaskan seseorang tidak ada berhadapan dengan saksi Rasulullah dalam kubur lagi terbuat. Sebab semua dah penyimpin dalam mahdi, masalah bateri pun tak ada habis. Makin dah mungkin macam sana, makin ayah dia berhadapan dengan kita yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi, kalau dia orang kita, tolong jaga lidah, jangan suka berbohong. Bila berbohong aja, dia baik. Dia cakap kita balik. Dia akan makan diri balik. Kita. Yang kita bohong orang, mana ada orang yang terjadi korban lidah kita lah. Jadi kejahatan lidah kita tu, tapi dia justru memakan pahala
alat ibadat kita menjadi rosak, kemudian Islam kita makin hari makin rosak. Di antara lagi amalan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita yang saya ikut pandangan syarak, benda ni benda yang salah. Tetapi kita ikut dia sehingga kita tak ingat balik dengan apa yang kita janji di hadapan Allah Ta'ala. Yang keduanya, amalan yang banyak berlaku itu adalah ribah. Ribah ni mengumpat ataupun mengatap, memalukan orang. Mengeluarkan kalimah yang mendatang malu kepada orang lain. Kita cakapkan aib dia, kita ceritakan aib kawan tu. Malu yang punya badan tu. Itu kita mengumpat. Sebab kita banyak yang berlaku budaya macam tu. Jadi jangan kita ikut orang. Kawan dah yang panggil wayang mesti ikut apa tu. Dengan kita jadi putih sekali kan. Kita cakap lah. Maka mengumpat ini mendekatkan ceritakan tentang aib orang. Dia boleh mendatangkan pesan tak elok orang yang diceritakan suatu menjadi malu. Sebab itu tak ada sebab kita untuk mendekatkan aib orang. Ini maka orang yang betul menceritakan itu mendatangkan malu kepada saudaranya seagama, itu menjadikan lidahnya jahat, maka binasalah amal ibadatnya, melepaskan Islamnya. Kita nak buat. Jadi jangan terikir orang lah, kita kena pegang kepada ikrar kita setiap kali kita menghadap Allah, wa ana minal muslimin. Jadi bila kita nak mengaku kita Islam, jangan ikut lain. Mana-mana yang bercanggah dengan Islam tak boleh ikut. Jadi kalau kita ikut hak lain, mana tak betul yang kita bercakap tu, itu pun kita dah bohong dengan Allah Ta'ala. Ini kita nak buat. Di antara lagi amalan yang banyak yang berlaku dalam masyarakat kita ni, dari sisi membapak penyempat ni, ada satu amalan budaya dalam masyarakat kita ni, yang orang tak wadah kalau benda ni menjadi satu kesalahan dari segi mengikut sunnah Rasulullah SAW benda yang salah, dari segi hukum syarak yang salah, sebab dia boleh mendatangkan malu kepada orang lain. Jadi kita kadang-kadang ada suka tukar nama orang, atau kita suka shortcut nama orang lah. Ini kita nak buat sebab nama Muhammad dia potong dengan mat. Tak tahulah bahasa kat bapa itu kita hati. Kalau bahasa itu dia hukum kecil kan, dia iman. Muhammad orang yang terbuk. Mat apa maknanya? Sebab itu kan terasa yang punya nama saya. Apa? Bukan aku nama Muhammad dengan mat sebab dah orang ramai panggil mat, setiap itu pula. Tapi hati dia tak cakap. Tiada orang panggil mat, dia apa ni? Apa yang punya? Saya nak ditabalkan nama Muhammad. Apa nak pandai nak potong nama apa jadi? Muhammad dan mat. Kita nak buat sebab nama Halimah tinggal lima. Nama Fatimah tinggal lima. Kita tak tahu lima apa itu. Dan lainnya nama orang ni. Nama dah bagus dia kita rosak nama orang tu. Ini apa yang punya nama, yang punya badan itu terasa. Maka itu mereka masuk dalam kategori mengumpat. Seperti itu. Kalau orang dah orang panggil ikut ada. Sama-sama dapat seperti itu. Jangan ikut. Jangan ikut betul yang bercanggah dengan sunnah. Jangan bercanggah dengan syariat. Itu kita nak ada. Itu silapannya. Suka potong nama orang. Kesilapan yang berikutnya, kita ni tak tidak biasa memanggil orang mengikut bin ataupun binti. Nama dia Muhammad, dia potong dari Mat. Pak dia kan ada, panggillah Pak dia. Ini yang membedakan antara Muhammad yang satu dengan Muhammad yang lain. Pak dia tak sama. Nama tu, yang ini mungkin Muhammad bin Ibrahim, yang ada Muhammad bin Ismail, yang ada mungkin Muhammad bin Abdullah. Panggil Pak dia. Jadi amalannya orang kampung pun Tuhan. Bila sebut nama asal, orang kampung pun tak kenal siapa dia. Itulah bukti lah. Sebab supaya dia jangan nak tarik orang satu orang sama tu kita pergi satu kampung tu nak cari orang tu pergi di meja budak tu besar macam-macam. Mana orang kampung semua tahu tu. Tanya meja budak tu. Tanya meja budak tu. Tanya. Cik tanya, saya nak tanya rumah Muhammad bin Ibrahim. Siapa dia? Dia pun tak tahu. Dia orang kampung boleh pun. Dia pun tak tahu. Dia pun siapa? Dia tak bisa dengar. Ada gitu lah. Kita nak cari, nak tanya orang kampung. Dia orang kampung tak tahu. Muhammad bin Ibrahim tak kenal.
Tapi orang Malaysia panggil lah, mak biawak lah. Dia pun sama orang, mak biawak. Ada apa? Itu biawak cerita masa budak dia dulu, kerja tangkap biawak. Sebab itu masa dia boleh dah pencin dah. Itu ikut sampai ketua lagi lepas biawak. Sebab tak malu orang yang ada. Malu. Sebab mengumpat. Kita tak makan ini. Rosak kita tak ada. Rosak ibadat kita, melemahkan Islam kita. Siapa ikut? Kita nak kata Islam, ikut cara Islam. Ikut bukan cara Islam. Pandai-pandai pun nama. Bantu punya badan pakai biawak. Nama aku Pak Muhammad. Ayah aku nama Ibrahim pakai biawak. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita yang kita ikut. Tak ada pada panggil orang dewa. Kumpang kecil yang sebab tu kumpang tu. Kesilapan, penyebaran, rosak. Jadi, Islam kita gaya macam lemah tu. Ikut orang ya. Nama Halimah. Apa sudah nama Halimah? Wanita yang perempuan yang lemah lembut. Panggillah dia ni potong tinggal 5. Dia punya dah. Nama glamour di Muslimah. Panggillah dia pak dia. Halimah. Mana panggil Halimah binti Ismail. Panggil mana? Tak kenal pula dah. Halimah binti Ismail tak kenal siapa. Dia tak bisa dengar. Nampak tu. Tapi dia tak panggil Halimah jongang apa? Apa itu sebut jongang ni? Macam apa? Dia bagi pahala tu. Dia mengumpat dia mandang pasal. Benda jahat kita tu. Tak terasa merosakkan pahala ibadat, melemahkan Islam orang. Kerana ikut rentak yang berlaku dalam masyarakat, benda ini salah berikut salah. Menyalahi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumpang mudah, imah dongang. Nampak tu? Sifat imah ini, imah mana? Imah tembak lah. Ini benar-benar macam ni lah. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Secara senang saja. Saya benda ni sebenarnya. Ramai orang yang binatang disebabkan dia. Kita mengikut rentak yang kan ketawanan yang muslimin. Kenapa saya buat tu? Itu kesilapan yang berlaku. Itu kejahatan kita. Yang banyak berlaku adalah mengeluarkan kenyataan ataupun ungkapan-ungkapan, sebutan-sebutan yang mendatangkan malu kepada orang yang punya nama. Jadi kita buat benda macam tu, tapi kita nak buat. Tunggu itu dah buat bayang baru. Itu bayang betul. Apa? Apa? Sebab apa benda ni kita kadang-kadang lupa. Maka Nabi Muhammad jaga lidah, jangan lupa. Itu yang kita sebut. Yang lain, jadi amalan yang banyak berlaku juga, namimah. Namimah ni adalah juga menyebar fitnah. Kita tak mesti. Kalau yang mengumpat tadi, benda tu betul dia tak sihat. Kan? Memanglah dia dulu dia cerita. Memang dia dulu tangkap biawak dulu. Banyak dulu biawak ni. Jual lah biawak tangkap pun ambil kulit dia kan. Cerita dulu. Dia dah pencet dah. Orang tua ni pun dah rogoh dah. Tu kan kira maaf biawak dah. Dia kacau macam ni. Rosak budaya yang tak sih. Kita tak ikut. Kita kena ikut kepada sunnah dia. Panggil nama dengan sempurna. Ikut kepada kim dia. Itu yang disunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dikatakan namimah, benda tak sih. Tapi dia reka satu cerita, dia lepas orang. Ini yang kata namimah ni malah hebat cerita berbual. Dia dikatakan yang kita berfitnah. Ya, Nabi pun kena dah. Jadi Muhammad orang fitnah ni bukan baru. Tapi zaman Nabi masih hidup pun dari Muhammad dah kena fitnah dah. Pada kumpulan munafik pun. Di mana mereka mengisukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ada baik serong dengan laki-laki lain yang juga sahabat Nabi jahat yang mulut orang munafik. Jadi bukan bahawa dia ummul mukminin ada baik dengan sahabat Nabi. Ini jahatnya mulut yang menyebarkan cerita-cerita palsu. Ini kita kena bahas. Jadi zaman Nabi Muhammad itu sendiri pun sudah mengalami fitnah yang ada untuk kita. Di zaman hari ini, fitnah ini sangat heran. Dan fitnah di hari ini lagi kami fitnah zaman hari ini. Dengan cara yang paling mudah. Orang tak boleh fitnah, dia membuat cerita itu. Kalau zaman Nabi itu, tahu tak? Yang buat adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sama batu. Jadi, mereka
kita ini manusia-manusia yang munafikun. Mereka jenis orang yang munafik. Jadi, dapat dikesan orang tu. Pada zaman yang ini, yang boleh lontarkan yang dikatakan fitnah macam itu saja. Apalagi dengan teknologi yang ada di hari ini, dengan teknologi input yang ini dari dahsyat. Dia boleh cari dua gambar ya. Lagi sedang dia cari satu gambar binaraga tu yang pada kecil kan. Dia cari binaragawan tu yang dia nak pakai sepeda aja kalau gambar tu. Dia nak tunjukkan bodi dia yang punya bagus. Dia ambil bodi binaragawan yang tinggal sepeda tadi, dia bubuh kalau tak langsung juga tu. Kita tidak gaduh. Dia bubuh kepala badan tu macam binaragawan yang pakai sepeda lah. Dia pun kalau tak tahu tu. Orang heboh orang tu. Tak ada syak. Apa dahsyat tu dia. Dia punya badan tu tak tahu. Bukan haknya dia tidak sama. Tu dia tak begitu. Fitnah zaman dia hari ni. Dalam internet tu macam-macam. Ulama dia kena. Sebab hari kita mana. Kejahatan dia macam ni. Bagi ikutkan orang yang punya badan. Memang orang tak tahu. Tapi tekan kepada orang yang buat cerita fitnah ni, maka merosakkan pahala ibadat dia dan akan melemahkan Islam dia. Kalau dia tak bertaubat kepada Allah dan minta halal balik kepada orang yang dimangsa kejahatan dia itu, nanti dia kosong apa balik-balik baik. Maka kita dah dikira wa ana dan muslimin tolong kita kata Nabi, kalau kena laksanakan perkara itu. Maka yang merosakkan pengakuan kita adalah kita suka sebab kalau kita lebih baik, yang boleh dengar cerita itu, kita sedik dulu betul kita sedik. Kalau betul pun, tak payah kita nak menjadi ejen pula dan tolong sepak bola, tak ada gunanya. Sebab kita tidak ada faedah untuk berbuat dia untuk memberikan rokok. Itu hanya akan mendatangkan malu kepada orang itu dan mendatangkan masalah kepada diri kita sendiri. Itu di antaranya. Atau lagi, yang suka rawak mulut, cerita pecah belah. Dia suka pelaga orang. Dia bawa, dia suka kat orang tak suami dia. Tak suami dia apa? Anda nak beli orang kata apa? Ya. Pada mem tak kata apa pun. Tapi saja dia lepas cerita nak bagi. Itu dia. Suami dia percaya pula. Itu dia. Mem kat mem dia apa? Anda nak lagi yang dia kata apa? Dia pelaga pada orang. Itu dia. Jahatnya, untuk fitnah yang cukup, kacau ni semua kan, merosakkan kepala ibadat. Maka Nabi Muhammad kita, jaga Islam kamu. Kita di hujung tahun ni, kita nak cek Islam kita ni. Ya, jangan sampai Islam kita ni, tak sempurna. Nanti kita bimbang bila berdepan itu, kita berdepan dengan banyak masalah lah. Jaga Islam. Kemudian, tanda istilah sempurna Islam seseorang itu adalah, tangan dia. Tengok tangan. Mana tangan ni ada amanah pada dia. Amanah pada orang. Tubuh badan kita ni amanah. Kan? Maka bila mata tu tengok, jangan tengok kawan. Mata tu amanah. Itu dia cakap tadi. Dia buat risau kat Allah. Dia. Kata dia ada. Ikut dia. Tapi itu Allah Ta'ala suruh kunci mulut, maka mata akan berkata. Nanti oleh Quran yang kita baca. Al-yawma naqtibu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca dalam Jumaat sama. Tapi tak faham tu ya. Baca boleh tapi tak faham apa maksud ayat tu. Jadi kita nak buat apa? Ayat itu nak cerita balik. Tubuh badan kita ni bercakap dia Allah Ta'ala. Mulut pada kunci kita. Apa banyak cakap. Allah kunci mulut Allah Ta'ala. Tangan bercakap. Buka rahsia ni. Bahawa tahun orang tak melang-lang saja. Atas dunia ni cakap ni lah. Buat, tak buat, tak buat, tak buat. Tunggu, tak buat. Ketika ada Allah Ta'ala, tangan cakap aku lewat. Oh dia, yang gagal sana, gagal sini. Pegang sana, pegang sini aku lah. Kata apa? Mulut tak kata apa lah. Mata kata aku yang aku tengok. Dengar kata aku, dia dengar. Kaki aku, dia jalan. Semua cerita di hadapan Allah Ta'ala. Benda semua berkat. Ini penyesalan nanti terlambat. Jaga amanah. Tubuh badan kita amanah. Maka jangan dipulurkan untuk buat benda yang mendatangkan huruf Allah Ta'ala. Harta itu amanah. Maka jangan digunakan untuk menghina kaum fakir miskin. Jadi kita nak merasakan. Kuasa itu adalah amanah. Jangan buat jaya kepada orang bawahan. Tahta itu adalah amanah. Jangan buat jaya kepada rakyat. Itu adalah amanah.
Lagi dia buat gunakan amanah ini untuk menzalimi kepada muslim yang lain, tak betul Islamnya. Mustaq pahala ada. Nampak? Hadut lama macam mana pun. Lagi lama hadut, lagi jangan nak. Sebab hang zalim orang. Hanya orang jenis tak faham itu lagi. Jadi mana dia ingat? Dia okey lah. Dia rasa seronok. Dia minta. Kenapa? Kami dapat rahmat kami direstui oleh Allah Ta'ala. Punya tengok. Betul. Orang nak tengok orang dah tak setia dengan kezaliman demi kezaliman yang orang buat. Dia kata Allah Ta'ala restui mereka. Padahal tu kami boleh ambil hari ini, kami buat dah. Itu boleh tak? Masih tak main lagi. Ajar tak sampai tu nampak dah. Itu main. Tapi pi tu membawa kezaliman. Jadi pahala ketika itu. Habis dah. Baru sudah. Ya, yang dia jangan kata saja. Hebat tu. Kita jumpa malaikat Azrail. Tidak perlu mencuba. Nak cakap tak boleh juga. Bateri habis cakap. Ini habis. Ketika juga boleh tolong. Tak boleh tolong lah. Minta tangguh pun tak boleh. Malaikat tangguh lah. Tak ada bateri. Ada dah. Kita bateri dengan cara kita makin pastikan kita menghidupkan dengan sunnah itu, maka jagalah lidah kita jangan mengeluarkan kalimah-kalimah yang mendatangkan sakit kepada muslim yang lain, dan jagalah tangan kita jangan menggunakan amanah itu untuk melakukan aniaya kepada muslim yang lain. Ada yang kita nak faham bahawasanya Islam kita sudah sempurna. Kalau kita berjaga dapat jaga benda yang penting, insya-Allah lah. Di hujung hayat dan hidup para malaikat Israel, kita akan boleh, kita akan ada kekuatan, kita akan keluarkan kalimah La ilaha illallah dengan izin Allah. Sebab kita kalimah itu ada pada kita. Sebab kita jagalah lidah kita tak boleh keluar kalimah-kalimah berapa. Kita hanya bercakap benda-benda yang mendatangkan sejahtera kepada orang lain. Maka bila kita lidah kita ni sejahtera daripada mengeluarkan kalimah-kalimah yang mendatangkan masalah kepada muslimin yang lain, maka dia akan jadi satu pembeza lah di antara seorang dengan orang muslim yang lain orang muslim yang lain. Itu yang kita nak muhasabah di hujung tahun ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab nak harap tahun depan Allah Allah umur kita ada ke tak ada. Sampai tahun ini tak mungkin tak. Sudah. Dan kalau ada kita kena setiap kita kena fikir selalu lah. Dia maka setiap kali berakhir satu hari yang kita jalani, sebelum kita tidur kita kena fikir balik benda ni. Supaya jangan lidah kita ni mana-mana yang telah maka kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tidur kita bagi serempak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita kena minta ampun kepada mak dan ayah kita, minta ampun kepada suami, isteri kepada suami, mak dan anak kepada ayah, anak kepada anak-anak dia, anak kepada ayah-ayah dia semua. Semua benda-benda yang kita kena sebab dikhawatiri bila kita landing selama jalan tak ramai. Siapa kita tahu, ini kita nak apa, kita sentiasa kita memperbaiki, memperbaiki balik kesilapan. Sebab apabila kita tak jaga, tak ikutkan sunnah Nabi SAW dan semua amal kita ni, maka dikhawatiri selepas daripada kita menjalani kematian itu, esok juga kiamat kesannya akan terasa. Dia tanya, tak apa nanti, ramai orang yang buat kerja macam ni. Dia tak rasa tak salah. Walaupun ada yang terang-terang, dia orang, kami niat kami baik. Niat dia baik, walaupun kawan nak kenal dah. Dia niat baik juga. Kita nak buat apa. Tapi kesannya itu, dia memiliki amal cukup kesan. Maka disebut oleh Nabi SAW bagi mereka yang di atas dunia ni, jadi tak mau mengikut kepada sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka disebut oleh Nabi SAW bahawa apabila umat aku nanti bangkit daripada kubur, maka ketika itu kata Nabi, umat aku akan dibangkitkan dalam 12 kumpulan. Masing-masing kumpulan ada tanda dia. Tanda itu amal kanunan. Ya, jadi kalau kita buat amal baik, tanda baik nampak. Kita buat amal tak baik nampak. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran, dalam surah An-Naba ayat 18 itu Allah sebut, Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Iaitu di hari ditiupnya sangkakala dan kamu datang berbondong-bondong. 12 kumpulan kata Nabi. Jadi ayat ini ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, maka Nabi jawab bahwasanya umat aku itu bangkit daripada kubur akan dihalau ke mahsyar dalam keadaan 12 kumpulan.
Maka diperintikan oleh Nabi di antara kumpulan-kumpulan yang akan berlaku itu dia meninggalkan bangkit pada kubur. Kumpulan yang pertama kata Nabi daripada yang 12 itu. Ada di antara umat aku itu akan dibangkitkan daripada kubur. Mereka dihalau dengan rupa bentuk terang. Bangkit kubur Islam macam kau. Ya, itu dia. Tak ada dia marah. Bapak ni buat kubur dia terang. Perangai dia berperangai. Dia perangai. Maka akan ada di antara umat aku ni akan dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan rupa terang. Sebab itu. Rupa terang. Rupa teruk. Dia pada itu. Rupa dia ada tu. Bangkit terus Allah ubah. Atas dunia buka tak ada tu. Tapi perangai dia tu. Yang menyedihkan esok yang mana kiamat. Kerana dapat gangguan. Maka sahabat tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang yang dibangkitkan daripada kubur dengan rupa terang ni siapa dia? Sahabat pun tanya kepada Nabi, siapa dia? Orang yang bangkit dengan rupa jadi kera tu. Padahal dia tak dunia handsome letak. Tiba-tiba bangkit daripada kubur, rupa-rupanya diubah oleh Allah Ta'ala menjadi kera. Dihalau lah kepada masyarakat. Tapi orang tengok ni. Satu dunia orang tengok muka ni. Muka dia berjalan, kepala muka dia kepala mereka. Jadi sahabat-sahabat saya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW memberitahu, mereka yang dihalau dalam bentuk rupa kera itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya di atas dunia menjadi ahli fitnah. Orang yang semasa hidupnya menjadi kaki fitnah. Tukang fitnah, tukang sebar cerita-cerita bohong, cerita-cerita fitnah ni, maka bila dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka itu dia memahsyar bangkit daripada kubur, rupanya Allah ubah jadi terang. Ramai orang tak percaya. Apa ada tak percaya? Tak percaya itu pelanggaran. Nampak? Itu tak. Sebab ni maklumat daripada Nabi. Benda yang sami'ah. Jadi kita kena dengar umat Nabi yang apa? Bukan jual ubat. Jual ubat tak apa. Kita pun tak percaya. Ini Nabi beritahu dah. Siapa yang di atas dunia kerjanya tukang fitnah, bangkit kubur. Dia bangkit kubur, jadi terang. Itu menjadi cabaran belakang lah. Ya, jadi itu. Jadi semua macam itu. Kamu ada apa dah? Kita semua nak sebut dah. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Mereka berkata sedekah kita ini karena tak ada tak habis sedekah lah kita ini semua berkat lakukan sedekah dapat tu masing-masing rupa aja ada begitu itu dari dengan aku bukan lupa aja apa kumpulan ni dia tahu dia kerja dia memfitnah. Orang yang tukang fitnah ni apuan dia kata Nabi bangkit kubur diubah oleh Allah jadi wala ayat. Allah berfirman dalam ayat dia dalam surah Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kesannya jauh lebih dahsyat daripada bunuh. Orang yang kita bunuh tapi faedah. Tapi orang yang menjadi mangsa fitnah itu keturunan mengandung manusia dengan bahaya yang kita lidahnya sebab mereka bohong. Maka Nabi sebut orang yang suka menyebarkan fitnah tidak akan dia berubah daripada kepada rupa syarah. Dalam hadis yang lain Allah sebut la yadkhulul jannata namma, tidak akan masuk dalam surga mereka yang punya kebiasaan punya kerjaannya suka menyebarkan fitnah dagang. Lepas Islam yang nama harus tak ada. Sebab fitnah tak ada Islam pun dah nampak. Orang nampak apa? Jahat dia orang nampak. Orang tak nampak Islam dia. Walaupun dia orang sayang, tapi orang tak nampak sayang pun nampak. Jahat dulu. Tengok jahat. Walaupun dia orang sayang, tapi orang tak nampak sayang yang dibuat tu. Orang nampak jahat tu. Tengok muka apa? Baik pula dah. Baik pula dah. Tengok muka orang sayang. Orang dah risau dah. Baik pula dah. Baik pula dah. Orang tak nampak yang amalan dia ni. Walaupun dia buat ibadat. Orang tak nampak ibadat tu. Dia nampak jahat dia tu. Maka akibatnya, besok dibangkitkan kata Nabi. Orang ini macam rupanya menjadi rupa terang. Kemudian yang kedua. Kumpulan yang kedua pula kata Nabi.
Ada di antara umat aku sudah dibangkitkan daripada kubur, dihalau semua padang mahsyar dengan rupa bentuk khinzir. Khinzir itu bahasa lembut. Bahasa kasar dia bagi. Kasar tu ada. Dia lah bahasa peribahasa saja khinzir. Itu dia. So, jangan kasar sangat. Akan ada orang yang dibangkitkan pada kubur kata Nabi dengan rupa khinzir. Rupa babi. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Allah kami buat itu. Ya, padahal dia kata babi ini adalah makhluk yang najis mughalladhah. Maka Nabi Muhammad beritahu orang yang dibangkitkan daripada kubur dalam rupa bentuk babi adalah mereka yang semasa hidupnya di atas dunia orang yang ahli makan barang yang haram. Siapa tak kena hal haram di kedai ini? Tadi tak dia ada siapa ni? Haram. Ibadah. Jadi orang yang kira hal-haram kira makan. Itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 42 Allah Taala kata sama'una lil kadhib akaluna lis suhr. Mereka itu adalah orang yang suka mendengarkan berita bohong dan banyak memakan yang haram. Kamu kata ada. Pasal dia orang sebut kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi aw kama qala. Setiap daging tubuh badan kita yang dibina daripada sumber yang haram, neraka lebih utama untuk menjahanam kaki awal ayat. Jaga makan, kemudian makan tak kawal, bagi kemudian answer macam hindi. Yang baik. Dengan apa tak apa dah. Tapi jadi buat sama-sama kita tak memperima apa tadi. Tapi ini adalah maklumat yang kita kena faham. Kita kena fikir diri kita. Jangan ikut rentak yang macam tu. Jangan ikut rentak orang masyarakat lah. Kalau masyarakat kasih makan yang itu, kita kena ikut kepada apa yang kita mengaku daripada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab itu supaya kita boleh terselamat. Kalau tidak, jadi orang ada bangkit pada kubur, dosanya diubah oleh Allah menjadi rupa bagi walayat. Kemudian kumpulan yang ketiga pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara umat aku yang dibangkitkan daripada kubur dihalau dalam keadaan buta dan bengong. Buta, ada tengok, apa-apa. Tak tahu. Dia sedang buta ketika itu. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Bukankah dia tahu depan jelek? Masa aja jelek? Pada orang menjadi buta. Maka Rasulullah memberitahu, orang yang dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan buta dan bingung, ialah mereka yang semasa hidupnya di atas dunia, jenis suka langgar hukum hakam Allah Ta'ala. Ya. Jadi apa hukum dia? Alah, buat juga. Maksudnya. Sana. Curi apa hukum dia? Haram. Dia curi juga. Tak tahu benar tak boleh, dilanggar juga. Dia kena zaman. Apa dia kena zaman? Langgar pun. Dia kena zaman. Tapi zaman tak mesti. Yang boleh zaman dapat zaman dia. Yang dapat nota itu dia. Buka. Jadi, baca dia buka. Dan dia menjadi tengok sebab di atas dia suka sangat langgar hukum Allah. Hakam Allah Ta'ala. Benda larang tidak. Judi halal. Apa dia halal? Sama semua. Nampak kenal. Arak haram. Minum sama semua. Jadi kita tak cuma nak apa saja. Tak menghormati Islamu. Menghormati Islamu. Jangan ikut kamu. Kamu yang biasa minum ayam merah. Kamu ayam agak tak ada. Atau minum tarsi boleh tak? Atau merah itu ada. Tidak. Sumpah dia punya. Langgar hukum tu kena. Banci-banci buta. Ini pokoknya yang sebetul setuju dah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah Ta'ala kata wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum innallaha kana sami'an basira dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara para manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Tak adil. Dilanggar undang-undang Allah kata apa? Dia buat lagu lain. Kita nak buat apa? Dalam undang-undang Allah Ta'ala dalam kitab bahawasanya orang yang sabit salah zina kalau yang belum berkahwin kena sebab apa?
100 kali. Tapi yang 45 kali dia masuk. Ada duit. Anak tu nak kata apa? Sebab hati. Seperti sekolah dia tu. Berapa tu dia di sekolah tu. 200 dia mau tinggal. 6 kali perkataan. Orang pun 94. Dia tinggal 6 lah. 6 kali perkataan. Sekali sedih. Ikut kedaraan lah. Mana-mana Allah kata tak sambut. Amin. Kenapa? Langgar undang-undang Allah Ta'ala. Bagi orang yang sudah berkahwin apabila kawin dengan zina, hukumnya adalah rejam sampai mati. Buat. Tak buat. Kenapa? Dia nak buat binaan tak boleh. Itu para mulut. Rejam-rejam lah. Dia ambil baca. Dia mati dah. Kalau kita rejam dengan baca, dia nak buat binaan tu lah. Dia tutup para mulut. Selamat jalan lah. Ingat kita ni undang-undang Allah Ta'ala. Dia juga itu. Melawak ni. Ni kita dah. Muhasabah. Tak itu undang-undang dia. Allah sebut dalam Quran terang dah. Suri apa hukumnya? Potong tangan. Ada buat? Tak ada buat. Jadi kita kalau potong tangan, dia menggunakan tangan. Nampak? Lingkup lagi. Tidak. Pada tangan. Dah mulut dia. Kita tak pilih. Maka kita kena pegang kepada pengakuan kita. Wa ala muslimin terimalah undang-undang Allah Ta'ala. Itu undang-undang dia. Bumi ni dia punya. Tubuh badan ni dia punya. Alam ni dia punya. Dia punya undang-undang. Dia tolak undang-undang dia pakai undang-undang manusia. Seperti itu. Itu kena. Bangkit-bangkit. Buta tengok. Kamu dapat ni apa ni? Kita tanya ya. Baca Yasin tapi tak faham-faham. Ini usaha ni kita nak yang kita nak faham di mana nanti benar jadi. Maka kita nak pastikan jangan langgar undang-undang Allah Taala. Ini tak ada ini kita nak muhasabah, tak betul-betul besok menjadi mangsa kepada kejahatan kita. Kemudian ada pula di antara kumpulan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara umat aku yang dibangkitkan daripada kubur, dihalau kepada masyarakat itu dalam keadaan itu lagi sudi pekak. Asal undang pemain tidak pekak dekat pekak dekat dia. Itu habis lidah sudi. Dan dekat lidah kita tak boleh nak cakap apa. Telinga pun jadi pekak. Sahabat tanya siapa di Mekah ni ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang selalu takut atau bangga dengan ilmu dia. Masa dia kemat, dia rasa ilmu dia hebat, dia bila rasa ilmu dia hebat, mula dia fatwa pelik-pelik. Lepas tu, yang ni haram, yang ni haram sikit, tidak haram. Yang mana ini, bagaimana kita nak muhasabah ilmu itu amanah. Dan ilmu itu amanah. Maka gunakan ilmu itu untuk melaksanakan amanah. Jangan gunakan ilmu nak khianat amanah. Maka itu saja yang kiamat. Ilmu masuk surga. Orang yang khianat masuk neraka. Itu maka yang mula-mula masuk surga di antara umat Muhammad adalah ulama. Tapi yang mula-mula masuk di neraka ulama juga. Kita lepas mereka. Kita mesti jaga, jangan main dengan Allah Ta'ala. Jangan main dengan ilmu. Tapi kita kena faham betul ilmu Allah yang ada dalam Quran. Apa yang dia maklumkan dalam Quran kita kena faham. Kalau dia kata buat, kita buat. Jangan cari alasan untuk tidak buat. Nanti kita kena faham. Risikonya bangkit. Itu dan tak. Ada apa? Ini semua risikonya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Luqman, ayat 18. Orang yang mengagumi kagum atau yang duduk pada dirinya sendiri daripada ilmu dan amalan yang ada pada dia. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Bangga. Kan? Tak bangga apa? Tak sombong lagi pun. Pasal bila amal atau kemah. Dia tak kemah apa? Amal lah itu. Ya, amal ini bukan amal ini adalah sebagai wasilah sahaja untuk kita mendapatkan anugerah Allah. Kita semolat untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu yang menjadi sebab kita sampai surga. Bukan sembahyang tu. Sembahyang ini wasilah di dalam untuk kita mendapatkan rahmat. Bila rahmat itu yang menyampaikan di dalam surga. Jadi kalau sembahyang tak datang rahmat, bahawa itu bukan. Jadi kita kena faham, dalam hidup jangan bergantung pada amal, bergantung pun kepada Allah Ta'ala.
Sekarang yang kita buat mengikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan turun rahmat Allah. Dengan sembahyang dapat rahmat. Dengan puasa, zakat, haji, sedekah. Semua amal-amal yang kita buat mendatangkan rahmat. Rahmat itulah yang menyampaikan kita dalam surga Allah. Bukan amalan tu. Kita kena faham lah. Kalau tidak ada begitu. Fatal. Fatal. Ini kita kena jaga lah. Jadi orang yang bangga dengan amalannya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan serba-serbi yang ada, Allah tidak suka orang ini. Benda yang ada bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Mensyukuri apa yang Allah beri, gunakan pada jalan yang Allah Ta'ala ridha. Itu kumpulan yang keempat lah. Bangkit dalam keadaan itu dan syukuri. Kemudian ada pula kumpulan yang kelima, kata Nabi SAW. Ada di antara umat aku yang dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan mulut mereka mengalir nanah bercampur darah yang berbau busuk. Bangkit itu macam air keluar. Dari lidah keluar. Dari mulut dia keluar, ayatnya nanah bercampur darah. Orang panggil apa? Janok. Yang berbau busuk. Bau yang busuk berbangkai. Keluar pada mulut dia. Maka sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mereka itu ialah ulama-ulama yang mengingkari ucapannya atas perbuatan. Ulama yang cakap tak berbuat dengan sikit. Kalau nak buat fatwa, kena ingat sikit, jangan membesar. Mentang-mentang dia ulama nak buat fatwa membesar. Yang ni haram. Yang ni haram. Yang ni tak haram. Makanya kita jaga. Jadi maka dengan ulama ni jangan main tu adalah amanah Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak bercakap buat ilmu, kita kena buat apa yang ilmu suruh. Nampak? Ini mana-mana pula keluar fatwa pada yang ni halal. Jadi kenapa? Yang ni tak kata apa pun. Kerana kita nak pastikan ulama-ulama yang cakap tak berubah bikin, dia hanya mendatangkan muka Allah kepada mereka. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri untuk melaksanakan kebaikan yang sama. Orang lain yang suruh dia tak buat. Ini kita nak mazhabah lah. Di mana orang yang ni, yang ulama-ulama yang jenis macam ni, kata Nabi, itu sudah keluar mulut dia, mancung tanah bercampur darah yang berbau busuk. Wala'iyah kita. Maka dia cakap kita. Kita cakap ulama ni, kita ulama kita. Ustazah atau ustaz ni cakap apa ada perhatian. Saya kata mana-mana. Jadi kita nak muhasabah. Ilmu cara mana pun tetap juga sudah hanya hantar tahun. Ini kita nak muhasabah. Yang ulama kan, ulama besar. Tanya ni, berapa jumlah rambut dekat mana? Dia jawab. Itu kan dah tahu kan? Dia dah tahu kan? Ni profesor tu, pakar matematik. Jawab tak? Berapa helai rambut dalam hidung dia? Ada tak? Ini nak rumah ada apa? Aku yang kita nak faham. Ingat sikit benda ni. Kita kena ingat di mana? Banyak benda yang kita tak tahu. Kita nak tahu Allah. Kita pun diberitahu oleh Allah Ta'ala. Yang kita tahu sikit tadi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qadilah. Yang Allah bagi pada kita. Sikit sangat. Itu tak banyak mana. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Pada diri kita pun kita tak tahu. Ada yang tahu sini. Rambut kalau putih kepala. Orang bagi ubah kan? Ada tahu bila mas? Ada tahu dia macam-macam bila ada mas? Ada? Semua perkata itu. Ada tak? Ada je. Kita tak tahu benda ni. Semua adalah kuasa Allah Ta'ala. Jangan sombong ya Allah Ta'ala. Aku bagi kecil. Ya. Saya nak kali dalam benda. Jadi ilmu apa semua benda bukan untuk dibanggakan. Tapi untuk disyukuri. Maka cara kita mensyukuri anugerah Allah Ta'ala dengan mengamalkan dia. Jadi ulama ni tak dapat ilmu tapi tak diamalkan. Makin-makin ada sepupu itu, maka lidahnya daripada mulutnya memantut nanah bercampur darah yang berbau busuk wala'iyah. Dia cakap betul. Boleh haqqa walau kana marran cakap betul. Walaupun hak betul ini kadang-kadang pada tengah telinga ni tak berapa nak diterima kan.
Itu kerja yang Allah Ta'ala buat kerja ni. Bukan kita abang. Yang ni haram, yang ni halal. Bukan. Ada terima. Tugas sampai. Tugas benar menyampaikan. Nah itu Muhammad pun wa ma arsalnaka illal balagh. Tidak kami utus yang engkau yang Muhammad melainkan sampai. Ada apa? Yang lain soal hidayah Allah Ta'ala punya benar. Dia bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Sampaikan saja. Ini halal, yang ni haram. Pulang. Apa itu? Siapa yang buat halal, dia yang dapat manfaat. Siapa buat haram, dia menanggung mudarat itu. Bukan kesukaan itu. Kita payah di sana, cakap pun. Yang boleh berikan. Kita cakap mudah, manfaat. Halal dekat halal, haram dekat haram. Kita tak cuba cakap dengan mikir, ulama kita kata Nabi. Yang kumpulan yang keenam kata Nabi SAW, ada di antara umat aku yang dibangkitkan daripada kubur, dihalau ke padang mahsyar dalam keadaan tubuh badannya dipenuhi dengan luka-luka yang luka badannya dia luka-luka banyak. Maka sahabat tanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi kata, mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidup di atas dunia suka sangat menjadi saksi palsu. Ya, saksi angkat sumpah tu. Tapi nak bohong, dapat. Tu dapat al-quru. Kita tengok dia. Dibeli bagi 50 ringgit je. Oh, dia dah berlakon bab. Tu, masuk sini. Berlakon lah tu. Ini kita nak buat sabar. Jangan terlibat benda-benda macam tu. Sabar. Hanya kerana sedikit abuan tu. Jual akhirat dia sama mana pun. Apa abuan dunia. Jadi orang yang di atas dunia ni suka menjadi saksi palsu. Bangkit badan yang penuh dengan luka. Ini yang kita nak. Ada ketika mati pun nampak. Ketika mati ada orang yang mati itu badan penuh dengan luka-luka. Saya tak macam tu. Kalah-kalah tu. Itu adalah hapuan daripada orang yang suka menjadi saksi palsu. Kita disuruh untuk bercakap benar, sumpah benar, saksi benar. Jangan kita palsu, tipu tak main-mainnya. Ini kita nak muhasabah. Kemudian kumpulan yang ketujuh kata Nabi SAW adalah mereka yang dihalau daripada bumi baksi itu, yaumil baksi itu ke padang mahsyar, dihalau dalam keadaan tapak kakinya berada di sebelah atas dan kepalanya ada di sebelah bawah. Betul? Nah, berjalan kaki ke atas kepala bawah. Sekarang itu banyak dulu ya. Itu keadaannya. Maka dia dalam keadaan songsang. Ya, dalam keadaan songsang yang kemudian dipenuhi dengan bau busuk yang teramat dahsyat. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang suka melayan kehendak hawa nafsunya, berlazat-lazat dengan benda yang haram. Seperti berzina, sebab tu. Dia seronok melawan dan melayan hawa nafsunya, semacam itu berlazat-lazat dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Seronok, rompak murah, kemudian rasa selesa apa, kita jadi kawan. Jadi kita nak masuk, seronoknya mendatangkan masalah sebab dia melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Ini yang kita kena muhasabah. Jangan kita langgak benda-benda yang dilanggar Allah Ta'ala. Saya kata kita di hari ini banyak buat benda-benda pelik. Orang lelaki-lelaki lah jadi perempuan, orang perempuan yang lelaki-lelaki pelik. Kan? Ada tengok Raja Lawak? Tengok tak Raja Lawak ni? Semua semua dengan semua. Kan? Aku pun pelajar tengok. Dia tahu tu, pelajar. Kan? Dia kan ni tengok lawak yang ada. Pelawak lelaki-lelaki dah pakai maksud perempuan. Tidak orang ada tu. Semua lawak lelaki semua, lawaknya semua memakai baju perempuan. Itu lelaki-lelaki. Allah ada kata haram dia kan. Semua tergelak apa-apa dia. Yang dengan dewan itu semua gelak. Yang berdewan semua apa-apa dia semua. Benda yang haram sebelah dia lah. Ni kita cakap tu. Benda-benda yang orang lelaki dia pergi perempuan dah bagi peluru, pergi Allah apa tu. Gerak tu. Atau orang terajang diri tu. Orang yang dimakan dan dia. Dia punya amalan tu menghina semua menghina. Ajaran Islam. Terang-terang semua orang Islam. Mereka yang buat itu. Semua pakai perempuan. Tak nak lawan ni. Maka dia, dia belajar benda yang diharamkan oleh
ini orang trend orang hari ni kan. Yang biasa pakai subang siapa? Orang kuat. Ini lelaki pakai subang. Dia. Ya, subang lah sini pun. Tak cukup satu buah. Mestinya. Tak cukup sudah ni. Dia buka ini pun dah. Ni, tapi alif. Tak kening itu. Dia pun subang. Mestinya tak tahu. Dia duduk kelek. Ada juga buka ni. Buka dah. Semua sini benda-benda yang ni. Ada bukan. Bangkit berkongkang jalan. Baiklah. Ya. Ini salah aja. Apa dia kata orang dengar tu? Dia bawa kita lagi. Dia bawa kita. Menyebut dan kacau orang tak. Tapi ini benda dia merosak sebab itu kenal dia. Sebab apa? Islam makin lagi makin lemah. Orang tak nampak Islam tu. Orang tak nampak amalan dia. Walaupun dia semayang. Tapi orang tak nampak semayang. Nampak dia? Jahat dia tu. Sebab apa? Dia langgar tentang larang. Allah Ta'ala juga bangkit-bangkit dalam keadaan macam tu. Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Ulaika alladziina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunianya dengan kehidupan, membelikan kehidupan, menjualkan kehidupan akhiratnya dengan membeli kehidupan dunia. Ini kita nak muhasabah. Kemudian yang ke-8 kata Nabi, ada di antara mereka yang bangkit pada kubur, dihalau oleh Allah kepada bumi bakti kepada padang mahsyar itu dalam keadaan seperti orang yang mabuk. Mereka terbulu hayang jalan bunuh kehilir itu. Ya, seperti orang yang mabuk. Maka sahabat tanya siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, mereka adalah orang-orang yang dicegah daripada hak Allah Ta'ala. Orang yang merampas Allah Ta'ala ni. Ni kita nak maksud banyak sebab halang. Orang nak buat kerja Islam ni juga. Ni kita nak buat sabah. Ya halang. Bila orang nak buat je, halang ada saja. Ni kita nak buat sabah. Tak beli. Dia nak beli sejarah tak beli. Tauliah tak ada. Paling satu. Dia tengok ni. Itu dia. Dia paling satu. Kenapa? Tauliah tak ada. Kita nak buat sabah. Ini kita nak kena jaga orang benda mahal orang nak buat benda-benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jaga orang yang beri macam ni kata Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan daripada Allah, maka dia akan menjadi orang yang menghalang daripada jalan Allah Ta'ala berhadapan dengan azab yang begitu dahsyat. Kemudian kumpulan yang ke-9 kata Allah Ta'ala, kata Nabi, mereka yang dihalang daripada bumi bakti kepada padang mahsyar itu, mereka dihalang dalam keadaan berpakaian yang terbuat daripada tar. Special punya baju. Ya. Baju keset darahnya dari tar. Dia. Tukar jalan lah. Dia. Ya. Canggih punya baju. Dia ada darah. Special darah. Bagi dia makin dia tar juga. Hangat macam. Ini kita nak rasa apa? Ada di tanah itu. Pokok-pokok semua tak ada. Matahari itu sedikit dekat lah. Pakai mati tang pula. Itu kita begitu kebenaran lah. Ini kita kena jagalah. Besok dia tak saya. Saya siapa? Ini kita nak. Siapa dia? Maka Nabi Muhammad SAW tanya siapakah mereka itu? Mereka ni adalah orang-orang yang semasa di atas dunia kaki riba tu. Kaki mengumpat. Itu dia saja ada. Nampak yang mengumpat ni pakai baju tang. Saya punya baju. Made in akhirat punya. Dia ada tak punya baju kita tu? Ini kita nak jaga kaki mengumpat. Orang yang mengumpat bangkit dengan pakaian daripada tar. Walahayat kita. Kumpulan yang ke-10 kata Nabi, orang yang bangkit pada kubur dalam keadaan lidahnya terjulur sampai ke terjulur daripada. Maka sahabat tanya, siapakah mereka yang Rasulullah? Mereka ini adalah orang yang suka belajar. Belagak tak belagak ni. Orang dulu belagak. Dua yang rapat tu pecah. Belagak ni tu dah kejadian. Suka tu pecah belah orang. Mengadu domba orang lain. Itu maka lidahnya itu akan terjulur panjang sampai ke perut dia. Kemudian yang ke-11 mereka yang dihalau daripada dalam kubur ni, bangkit dalam kubur. Kemudian dihalau dalam keadaan mabuk. Maka sahabatkan siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berbicara di dalam masjid. Orang yang suka sembang dalam masjid, tapi sembang pasal dunia. Itu dia. Jaga. Dalam masjid sembang pasal saham, jahanam, jaga.
Masjid kata itu satu. Sebab dalam masjid perintah nak mengata orang, lingkup, kemudian masjid nak perintah pasal akhirat dah dalam masjid ni. Kemudian jaga orang yang sembang dunia di dalam masjid, jaga. Esok yang hari kiamat bangkit dalam keadaan mabuk. Ini kita nak buat jaga lah. Maka jangan kemari masjid sembang pasal dunia. Allah Ta'ala dah sebutlah wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah hak kepada Allah. Dan setelah yang terakhir kata Nabi, ada di antara umat aku yang dibangkitkan daripada kubur, dihalau dalam rupa binatanglah, seperti rupa babi ke, rupa anjing ke dan sebagainya, rupa yang pelik-pelik macam tu. Maka ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab, mereka itu adalah orang yang semasa hidupnya di atas dunia suka makan hasil riba. Makan duit riba. Ini kita nak buat sabar lah. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena bina. Itu jadinya di sana. Sebab Islam dia dah hilang, dah lemah, dah lewat pada. Nah, di dunia dia dah buat kerja-kerja yang merosakkan Islam dia, merosakkan amalan dia, maka akhirnya balik kepada Allah dalam keadaan mahu. Itu yang kita nak muasabah. Kita mohon kepada Allah, apa yang ditausiahkan Nabi sama-sama kita tu, bukti wanita kita kena kembalikan kepada sunnah. Mana-mana amalan yang bercanggah dengan sunnah kita tinggalkan. Kita ada fokus kepada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amal kita terpelihara dan Islam kita semakin hari semakin kuat. Mudah-mudahan bila ke depan dengan kata-kata tahun kita boleh menjawab dengan baik. Jadi kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Allah limpah kita rahmat dan hidayahnya yang kita dapat menjalani hidup ini betul-betul berpegang kepada sunnah yang baik, sunnatullah ataupun sunnah Rasulullah SAW, dengan harapan amal-amal kita dapat diterima dan kita akan hidup sebagai bekalan yang kita akan bawa dalam menghadap Allah Ta'ala. Kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan merahmati kita. InsyaAllah nasyuruh min Allah wa karim wa basyir mu'minin yang mendapat Allah Ta'ala dan tidak kita terbaca dalam tadi kita tahu dengan tasbih para Rasulullah Subhanahu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا بالدين وعلمنا التوحيد واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالصحبة وقنا بالعافية. اللهم اجعلنا